bersama kami dalam Borak Kopitiam. Haziq, kenapa tiba sibuk ikat tali kasut ni? Ni masalah kalau pakai kasut bertali. Dia punya tali tu selalu nak terbuka. Sebenarnya Haziq tu tak tidur diam dari tadi. Tapi kan bahaya kasut tali ni memang cantik. Tapi kalau tali kita tercabut kan, kalau kita nak naik eskalator ke apa ke, pastikan tali tu diikat balik barulah kita naik ke atas eskalator tu. Ini kan kalau cakap pasal keselamatan, pasal Haziq, bila Haziq cakap macam tu, Teguh dah cakap, oh, Daya ada pengalaman macam tu. Serius lah? Betul, sebab dia tercabut, jadi macam tersangkut. Tapi nasib baik, Daya tarik je lah. Tapi bahayalah sebab daripada tengok video ada orang sampai terjatuh. Tersekat. Tersekat. Okey, tapi tak apa. Perkara tu dah berlalu, jadi kita lupakanlah. Kita cipta kenangan yang baru. Okey, kita cerita pasal kasut keselamatan semua kejap lagi. Tapi sekarang ni kita... Baru cakap! Dah sampai! Itu dia. Ya. Poin Daya Hassan. Goyang tangan. Okey. Yes. Cuba duduk. Alright, hari ni kita bersama dengan Daya Hassan. Ya. Daya bakar di sini. Ya. Saya entah ya. Tak apa. Haziq sebagai penenang lah dekat situ. Walaupun sebab kita ada Daya double. berjaya ni tak tahu apa jadi. Tapi sebenarnya Daya Hassan ni adalah seorang pereka kasut. Pereka tau. Dia bukannya pembeli. Bukan penjual sahaja. Bukan penjual, tapi dia adalah pereka. Ya, okey. Dan cakap pasal, tadi kami bincang pasal kasut-kasut lah. Pasal kasut ni, kita pun rasa macam, sebab Haziq ni minat. Tapi nak tahu juga. 50 pasang dia ada. 50? Belum sampai 50. Sebenarnya lebih lagi. Okey. Jadi, macam nak borak lah tentang kasut kan. Mereka kasut. Saya sebenarnya dapat tahu pasal Hidayah ni sebelum ni lagi. Di mana sebenarnya membesar di Bosnia. Dan boleh cerita sikit tak kisah cinta anda dan kasut? Okey, Hidayah memang kiranya high school di Bosnia Herzegovina, Sarajevo, sebab parents kerja kat sana dulu. So I went to school yang memang kena pakai handmade shoes. Handmade Tapi dekat sana macam it's normal to pakai kasut yang buatan tepi jalan, memang craftsmanship is being champion there lah. Dalam tahun berapa? Itu dalam tahun 2000. Lepas perang lah. Lepas perang, ayah saya bekerja dekat sana. Jadi historically memang I study kat sana, tapi I'm actually bukan trained designer. I sebenarnya I did accounting and finance. Sebenarnya. Patutlah kasut macam ada nombor. Dia pandai je dia. Ya, dia macam nombor. Yalah, betul lah. Kasut kena ada saiz lah. Kena nombor saiz kat situ. Yes, kena ada saiz. Jadi lepas I did my degree, studied in Sarajevo, I went to UK, I belajar, kerja, and then I balik Malaysia for good. I realise dekat Malaysia ni actually susah nak cari kasut saiz besar. Kita saiz princess. Saya setuju. Okey, untuk perempuan, kasut saiz besar tu saiz berapa yang besar? Okey, for Asian size, kalau 39, 40, 41 tu dah besar. 39, 40, 41. Itu UK? Itu US? Europe size. Kalau UK size? Kalau UK size 6, UK size 7, UK size 8 tu dah besar dah. Sizing lelaki dan sizing perempuan berbeza. Kalau lelaki saiz 9 ke atas tu kira dah besar dah lah. UK 9 tu, UK 10, 11 tu dah besar lah. Yes, 12 pun ada. Okey, so bila dah tengok Malaysia ni tak banyak kasut yang besar-besar untuk princess. Apa yang Daya buat? Okey, macam I memang appreciate handmade craftsmanship. Kita selalu tahu pasal Italian made shoes, European made shoes, and then I memang suka kasut kulit. So bila kasut kulit ni dia tahan lama, dia yelah, kasut ni wear and tear. Kita akan pakai sampai lunyai lah. Macam saya lah, saya pakai sampai lunyai, sampai Assalamualaikum. Dia pernah datang pakai kasut koyak. Alah, janganlah, dia kawan saya dia dah ada kasut kan Stella. Saya cakap, kenapa koyak kasut Daya? Tak. Daya saja nak usahakan nak beli kasut baru. Yes, that's the reason. Dia telefon je Hidayah Hassan. So I need new shoes. Daya buat kasut tu start dekat Malaysia lah kiranya. Yes, I memang buat kasut start kat Malaysia, tapi dekat UK dulu I ada masuk competition buat kasut sebenarnya. I tak pernah cerita. Cerita, kita nak dengar cerita yang rare. Tapi sebelum dengar cerita tu, kita tengok dulu video ni. Sambil tu lah. Ini adalah video Daya ke? Pembuatan, yes. Alright, Daya tengah buat kasut. Yang sebenarnya nak buat kasut ni dia kena ada satu pandangan yang teliti.
Nak kena tengok. And also craftsmanship. Bermakna dia buatan tangan dia memang pandai membuat lah. Menjahit, menarik. Lembut lah. Yes. So certain orang very pandai dalam education, certain orang very good with handwork. Skill lah ya. Skill lah. These are skilled workers, my team. Okey, kalau tengok ni memang daripada scratch Dari ya. scratch. Yes. Maksudnya daripada segi design tu kan. Sebab Dayah kan belajar finance, sesuatu yang beza. Daripada mana awak dapat ilham ataupun inspirasi? Okey, rasanya kena belajar macam mana nak buat kasut ni. Okay. Start cerita. I cerita. So basically, if you perasan nama brand I, Sipela. Sipela Shoes. I tak guna nama Hidayah Hassan lah. So, Sipela Shoes ni, Sipela means shoes in bahasa Bosnian. I can speak the language. Okay. So, in terms of designing, memang dari kecil mak saya hantar pergi art school. So, memang dah minat art. Tapi, Tak tahu nak salurkan art tu ke mana? yes, tak tahu nak salur kat mana, tahu bahasa, pandai melukis. Seni tu besar kan? Seni tu besar. In fact, accounting pun seni juga. Ya. So, jadi bila in terms of design tu, I get inspired by when I travel, magazine, designers, other designers. Tapi jujurnya designing kasut taklah, I would say taklah so difficult sebab at the end of the day, the most important thing pasal kasut kena comfortable, kena pakai tahan lama. Tak adalah tahan sampai 10 tahun, tapi tahanlah untuk bergerak. If you're a corporate, selesa nak pakai. Wedding, selesa nak pakai. Jadi, in terms of designing, the most important thing for me bila Hidayah design, customer pakai, I pakai selesa. Okey. Nak cerita pasal selesa kan, Haziq? Kan sekarang Haziq kan minat kumpul kasut dan sebagainya. Kita betul sekarang ni macam-macam jenis teknologi yang katanya bila kita pakai rasa macam berjalan atas angin. Dalam kasut seperti ada aircon. Teknologi luar biasa. Okey, jadi beza teknologi dulu dengan teknologi sekarang. Okey. Macam Sipela Shoes, waktu saya build the brand, saya memang tahu saya nak buat fashion label, fashion shoes. Bermakna saya tak adalah macam fokuskan kepada teknologi ada bagaikan berjalan di atas angin. Cuma comfortable untuk berjalan dan bergerak. Sebab bila you talk about teknologi dalam pembuatan kasut, you punya capital expansion for perkilangan sangat besar. You kena invest dalam mesin, you kena invest dalam teknologi pembuatan, dan most important thing, kita kena ada human capital yang boleh manage machineries ni, which at the moment dekat Malaysia for my capacity, I memang tak ada lagi lah teknologi yang boleh buat kasut seperti berjalan macam spongy, and you have like extra support. Ada certain brand yang buat only memang certain brand fokus ke situ. Fokus. That means pembuatan perkilangan diorang memang support teknologi yang anti-sweat, breathable lah. Breathable. Some of the Memory shoes foam. even memory foam. And also ergonomically macam support the backbone. Okey, cakap pasal teknologi tadi. Dayah ada cakap pasal teknologi yang digunakan untuk membuat kasut. Okey, saya ada pernah tengok cerita kartun Coco. Saya tahu. Coco tu keluarga dia buat kasut. Keluarga Coco tu buat kasut. So, dia punya buat kasut tu secara tradisional. Yes. Dia memang buat ketuk, lepas tu dia pasang-pasang semua sendiri. Macam kita kat video tadi tu kan. Manusia lah. Okey, tapi sekarang ni kalau tengok tadi, Dayah pun ada guna mesin. Okay, when it comes to pembuatan kasut, kasut Sipela, setengah teknik memang ada penjahitan guna mesin lah. I would say pembuatan kasut Sipela masih lagi handcraftsmanship, handcrafted. Seperti zaman Coco punya movie tu. Cuma the only thing new, zaman dulu kita guna shoelace ataupun mold yang kayu. Sekarang kita guna acrylic. Kita kayu, sekarang acrylic. Different lah. Jadi yang shoelace yang warna hijau tu is the one yang ganti kayu yang dulu dorang guna tu. Sebenarnya dia bukan kayu lah. Dia bukan kayu lah, dah tak guna berat lah. Bukan just berat. I rasa macam bila kayu tu, yelah, kalau salah you kena asah lah. It's all handmade. If you look at big factories yang memang buat machine made, some of kiranya the last part yang you nampak sifu I tarik tu, mesin dah tarik. So bila mesin tarik, of course lah accuracy dia lagi hebat. Dia ikut milimeter. And then bila pembuatan kasut yang saya buat dekat kilang saya, dia tarik lah. Dia tarik, bezanya
sebab human labour kan. So might be ada yang ketat sikit, ada yang kurang ketat sikit. So itulah perbezaan teknologi dan old school lah katanya. Faham? Alright. Okey, kalau kita nak bercakap pasal kasut ni memang panjang, banyak benda yang kita nak tanya pasal kasut. Tapi menarik kan bila cerita pasal kasut apa guna kayu lah, akrilik lah. Selama ni kita tak tahu, kita pakai je. Pakai je, beli je kat mana-mana kan. Tapi sebagai seorang pembuat kasut, pereka kasut, pencinta kasut. Jadi mungkin Daya nak bagi satu tips kepada mereka di luar sana untuk memilih kasut yang sesuai dengan kaki seseorang. Okay, I love this topic. Saya banyak customer yang datang sebab kekuatan Cipella Shoes adalah custom made. Okay. Selain daripada ready made collection yang you tengok atas meja ni. Cantik. Yes, so ini actually some of the Dia nak collection tu, je dia nak. yang ada. Dia kata cantik semua dia nak ni. Yes. So some of the shoes ni adalah ready made. Sebenarnya banyak lagi design kat kedai seperti the bow, drama bow, sebab Cipella is all about detailing, drama. Jadi when people come to me, they come for brides. For example, macam Dayah kahwin hari tu kan. Saya always suggest customer to wear something that you are comfortable with. Selesa. So brides, bila dia datang, certain brides dia tak selesa pakai kasut tinggi. Jadi Hidayah akan suggest untuk buat kasut rendah, and Hidayah bagi keyakinan dekat pengantin tu mengatakan actually dengan kasut 3 inci pun you akan nampak like princess of the day. Tak semestinya nak pakai 5 inch with platform sebab tak semua perempuan mampu pakai kasut tinggi. Bukan semua wanita macam Beyonce boleh menari sambil pakai 7 inci heels. Yes. Okay? Wow. Artinya. Bila perempuan cerita pasal kasut, dia nak start cerita pasal ketinggian. Mata bersinar. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada Daya Hassan sebab sudi datang bersama dengan kita. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak tanya pasal kasut ni, tapi itulah masa tak mengizinkan kita. Tapi terima kasih sangat-sangat Daya sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Ya.